Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mendengarkan sekali lagi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun terpaksa untuk kita bertukar kembali daripada secara onsite di Masjid Al-Abdul Razak, kita kembali dalam mendengarkan sirah baginda Nabi itu melalui online. Apapun usaha kita, apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara online, tetaplah ia merupakan salah satu saluran. Jadi, yang penting bagi kita selaku umat Islam adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan apa sahaja takdir yang Allah tentukan buat kita. Ini bukanlah masalahnya kita nak menunjukkan kita punya kekerasan, kita nak menunjukkan kepada kita tidak bersetuju dengan apa-apa pun cadangan ataupun keputusan yang telah diputuskan. Apapun, kita kena ingat, ini adalah masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kepada kita saluran yang lain, cara yang lain untuk kita masih lagi dapat mengambil manfaat daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mana Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, keluarga kita dan sekalian orang-orang yang kita sayang, dan amnya kepada sekalian orang-orang Islam daripada segala wabak ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita, memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, apa-apa ilmu yang boleh kita ambil, yang boleh kita dengarkan daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, khususnya amalan-amalan yang telah kita lakukan sepanjang 10 awal Zulhijjah yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu, bagi mereka yang menghadiri di masjid, bagi mereka yang baru saja mendengar secara online ini, kita akan ulang sedikit apa yang telah kita lalu di Masjid Abdul Razak pada minggu yang lalu. Sekarang ini kita sedang membahaskan berkenaan dengan tajuk penganiayaan orang-orang musyrikin terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita melalui bagaimana mereka memperlakukan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana ceritanya itu telah kita lalu. Dan pada minggu yang lalu, kita baru memasuki sekelumit cerita
tentang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Di mana kita sedia maklum, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu dikenali sebagai muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita panggil dalam bahasa kita tukang bangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu mendapatkan gelaran muazzinnya Nabi itu adalah satu kemuliaan. Tukang bangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Ada pakai nama Nabi kat situ. Subhanallah, menjadi mulia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lain yang ada mempunyai hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Bilal radhiyallahu an dikenali dengan muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah seperti mana yang telah kita lalu, bahawa kemuliaan Sayyidina Bilal ini dikenali, kemuliaan itu boleh dilihat sampai hari ini. Apa kemuliaannya itu? Tiap-tiap orang yang melaungkan azan, kita panggil dia apa? Pak Bilal. Tukang bang mana? Kadang-kadang kita panggil tukang bang, tapi selalu kita panggil siapa? Bilal mana? Subhanallah, sampai setiap orang yang azan sekarang ini kita pakai nama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Subhanallah, ini satu kemuliaan. Satu kemuliaan yang Allah tunjukkan depan mata kita. Subhanallah. Kemudian kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang lain adalah Nabi SAW mendengarkan terompahnya ataupun selipernya, bunyi kasutnya yang melalui di hadapan Nabi SAW ketika dalam syurga. Subhanallah. Dan telah kita lalui bahawasanya amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu adalah beliau sering setelah angkat wuduk akan melakukan sembahyang 2 rakaat. Baik, kemudian kita melalui beliau punya biodata, di mana asal mulanya beliau itu berasal daripada negeri Habasyah, atau boleh kita kenali sekarang dengan negeri Ethiopia atau Afrika. Subhanallah, beliau mendatangi ke Mekah bersama ibunya yang bernama Hamna. Ada juga riwayat mengatakan Hamamah. Subhanallah. Baik, jadi beliau dan ibunya datang daripada Habasyah ke negeri Mekah. Ketika itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu masih ketika kanak-kanak lagi. Datang daripada Habasyah daripada Habasyah pergi ke negeri Mekah dalam keadaan hamba. Sekaligus Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu membesar di Mekah. Menjadi dewasa di Mekah. Sebab itu dalam riwayat mengatakan beliau itu memeluk agama Islam ketika berumur 30 tahun. Mengikut sebagai riwayat. Ada riwayat lain mengatakan kurang daripada itu, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi pada asalnya beliau ini adalah hamba miliknya Bani Abduddar, kabilah Abduddar, hingga akhirnya menjadi pemilik Umayyah bin Khalaf. Akhirnya beliau itu menjadi pemilik Umayyah bin Khalaf. Jadi bermakna apa? Dari mana tempoh pemilikan Bani Abduddar sampai kepada Umayyah bin Khalaf ini juga ada beberapa orang-orang yang telah membeli menjual Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi beliau bukan stick to one saja, beralih, berpindah-pindah. Baik, kemudian lagi dikata sini adalah beliau ini bukanlah sekadar hamba biasa. Maknanya apa? Dia bukan just ordinary punya slave. Bukan biasa-biasa punya hamba. Yang kita tahu tukang angkat air ke, tukang masak ke, tukang jaga kambing ke, tukang ini ke, tukang itu, tak ada. Not just that. Bukan itu saja. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, kategori beliau memang seorang hamba ketika itu, tapi bukan hamba yang seperti itu yang kita faham. Kenapa? Kerana Sayyidina Bilal radhiyallahu an itu adalah hamba yang disukai dan direbut oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Subhanallah. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, beliau adalah hamba yang disukai dan direbut oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang kaya-kaya berebut nak Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Macam mana boleh seorang hamba menjadi rebutan? Kalau orang itu adalah orang yang ternama menjadi rebutan, dia nakkan orang ni, nakkan orang itu, memang masuk akal.
Tapi yang masuk jadi hamba, yang jadi rebutan ini adalah status hamba. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah? Kerana dua sebab. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, walaupun beliau itu adalah seorang hamba ketika itu, tapi beliau punya akhlak sangat-sangat baik. Kerana akhlaknya itu, majikan-majikan, tuan-tuan yang lain, orang-orang musyrikin yang lain ada melihat. Berapa kau nak jual? Aku nak beli ini Sayyidina Bilal. Letaklah kita bahasa kita, aku nak beli $1,000. Datang lagi orang-orang musyrikin yang lain. Kau dah beli $1,000, aku bayar kau $10,000, kau kasih aku. Datang yang lain, aku bayar kau $100,000, kau kasih aku Sayyidina Bilal. Subhanallah. Macam gitu rebutannya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Berakhlak mulia, dan on top of that, beliau adalah orang yang gagah kuat. Not just orang-orang yang biasa-biasa. Kuat dan bertenaga. Bermakna kalau orang kata kalau suruh buat kerja tu memang lincah lah. Macam bahasa kita lipas kodong lah. Memang cepat. Beres pula dengan mendatangkan kepuasan. Subhanallah. Maka sebab itu, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu direbut oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an melalui masa hidupnya sebelum masuk Islam itu dalam keadaan memikirkan, melihat keadaan yang berlaku di sekeliling Kaabah atau di sekeliling kota Mekah. Kenapa? Beliau ini orang yang ketika itu seorang hamba. Jadi sering ikut mana tuan nak pergi. Sering mengikut mana tuan nak pergi, dia ikut lah. Bawakan air ke, bawakan duit ke, bawakan barang ke, atau apa pun lah. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bukan sekadar mengikut, tapi matanya itu melihat, memantau, memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ni. Pasal apa? Sekarang ini, mereka ini first kali yang Sayyidina Bilal nampak adalah mereka menyembah berhala sedangkan Kaabah dekat situ. Mereka menyembah berhala, orang-orang musyrikin ini, mereka menyembah berhala sedangkan Kaabah itu ada di depan mata mereka. Subhanallah. Jadi mereka tak sembah Allah, mereka sembah berhala. Jadi macam satu perkara yang pelik lah. Ada ahli Kaabah, sembah pula berhala. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terfikir, ini ini berhala-berhala yang dia nampak ni. Yang satu buat daripada kurma, yang dia buat daripada tanah, yang dia buat daripada kayu dan sebagainya. Yang buat ini berhala-berhala tu kawan-kawan dia yang daripada jenis hamba juga yang buat. Kawan dia buat patung, habis tu letak depan Kaabah. Ini orang musyrikin yang gundu-gundu ni pergi sembah ini patung. Cakap ni patung inilah yang akan mendatangkan manfaat dan mudarat. La ilaha illallah. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memikirkan benda ni tak benar. Something's not right. Ini salah ni. Macam mana orang tu baru bikin? Dia baru bikin. Contohlah kita ada baru beli handphone. Dah terang-terang handphone siapa bikin? Manusia bikin. Kita pun beli handphone tu, letak kat depan. Orang tu pun sembah ni handphone. Oh, ni handphone lah tuan kita. Agak-agak kita boleh percaya tak? Ini handphone aku tahu contoh lah. Ini Apple buat. Ni Apple letak kat depan, dia ni pergi sembah pula. Pergi kedai Apple sembah. Bagus. Kita boleh nampak, kita sendiri pakai akal kita merepek. Begitulah keadaan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kalau kita nak compare kan. Baik. Jadi beliau ini, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, pada masa yang sama juga, jadi beliau ini, kita ulang sekali lagi, perjalanan dalam keadaan beliau membesar ini, beliau memerhatikan keadaan orang-orang musyrikin. Baik, dari sudut yang pertama tadi melihat keadaan pelik orang-orang musyrikin. Pertama, mereka menyembah berhala sedangkan di situ ada Kaabah. Yang kedua, berhala-berhala itu dibuat oleh hamba-hamba kawan-kawan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sering mendengarkan apa yang diperbualkan oleh orang-orang Quraisy
sehingga mendatangkan lagi keraguan, keresahan dalam hatinya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal macam keliru dengan sikapnya orang-orang Quraisy, keliru dengan sikapnya orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Waktu pada siang hari bukan main musuh lagi. Bukan main lagi mereka menunjukkan permusuhan mereka terhadap Nabi SAW. Sayyidina Bilal was there. Dia dengar apa yang Umayyah bin Khalaf cakap pasal Nabi, apa yang si Abu Jahal cakap pasal Nabi, apa yang Al-Walid bin Mughirah cakap pasal Nabi, min Utbah, Syaibah bin Rabi'ah cakap pasal Nabi. Ini semua gangster-gangster Mekah ni. Bahasa kita lah, grup chip kandaman ni lah. Jadi dia dengar ni, tapi dia keliru. Keliru apa? Pasal apa? Mereka ini waktu siang hari mereka musuh dengan Nabi SAW. Mereka ini secara general lah, secara generalnya, secara umumnya mereka menunjukkan permusuhan mereka dengan Nabi SAW kerana dua sebab. Yang pertama, nak menunjukkan mereka itu sangat setia dengan agama nenek moyang mereka. Mereka nak menunjukkan kesetiaan mereka, fanatism. Mereka nak tunjukkan kami berpegang dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Sedangkan nenek moyang mereka telah merubah ajaran Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tak sembah berhala. Tapi salah satu daripada orang-orang Mekah pergi keluar, kalau kita masih ingat, dia pelajari berkenaan dengan berhala, dia bawa balik berhala tu pergi ke Mekah. Subhanallah, maka mulalah orang menyembah berhala di Mekah. Subhanallah. Jadi mereka menunjukkan permusuhan mereka dengan Nabi SAW kerana menunjukkan kesetiaan mereka. Yang kedua, mereka menunjukkan permusuhan kerana nak menjaga kedudukan mereka sebagai pembesar Quraisy. Kenapa? Kerana nanti kalau orang cakap, kau ni namanya pembesar Quraisy, datang Nabi SAW, ajak je masuk Islam, kau pun ikut je. Jadi mereka tak nak orang sampai pandang mereka rendah, nak jaga status mereka as pembesar Quraisy. Orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang dianggap sebagai ketua di Mekah. Mereka takut nanti kalau ini orang-orang masuk Islam, nanti mereka tak dihormati lagi. Jadi kerana ini dua sebab, mereka menunjukkan permusuhan mereka terhadap Nabi SAW. Ini ketika siang hari, di halayak ramai, di Darun Nadwa, di depan Kaabah, di depan perigi Zamzam, beli Nabi lalu macam-macam mereka tunjukkan. Kita dah lalu sebahagian daripadanya. Kemudian, tapi bila mereka bersendirian pada malam hari, bila orang-orang ramai sudah masuk rumah, sudah balik rumah, mereka sedang, bahasa kita, lepak lah. Abu Jahal tengah lepak dengan Umayyah bin Khalaf ke, Al-Walid bin Mughirah tengah sembang-sembang ke, kalau bahasa kita mungkin tengah main dam ke, agaknya tak tahulah bahasa kita, nak kita fahamkan. Dia tengah lepak-lepak ni, saya bila dengar bahawasanya Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, mereka puji Nabi SAW melambung tinggi. Mereka cukup kenal dengan Nabi SAW, akhlak Nabi, perwatakan Nabi, bagaimana Nabi SAW suka membantu orang, membantu orang yang susah, dan seterusnya. Akhlak Nabi itu memang ma'ruf, seluruh penduduk Mekah tahu, kenal benar dengan Nabi SAW. Tahu betul. Dan subhanallah, jadi apabila mana mereka bersendirian, mereka ini cakap-cakap lagi tentang Nabi SAW. Jadi inilah yang buat saya Bilal keliru. Engkau ni pagi bukan main marah lagi dengan satu ni orang, balik bukan main sayang pula. Ni bahasa macam saya katakan minggu lalu, ni dalam hati ada taman. Luar nampak garang betul, tapi dalam hati, ya Allah, punya sayang betul dengan Nabi SAW. Mereka admit, mereka ngaku bahawa Nabi SAW itu adalah insan yang terbaik di kalangan mereka. Mereka admit. Tapi kerana nak menjaga status, kerana nak menunjukkan kesetiaan mereka, mereka tak mengikuti Nabi SAW. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tak ada orang boleh berikan mereka hidayat. Subhanallah. Baik, balik pada tentang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dari inilah yang membuatkan Sayyidina Bilal bin Rabah
radhiyallahu an yakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah agama yang benar. Pasal bila Sayyidina Bilal dapat tahu tentang Nabi dah mengajak kepada agama Islam, yang kita tahu ketika period itu period berdakwah secara terang-terangan, dia Sayyidina Bilal dia dengar bermakna apa yang Nabi ajar ni benda yang betul. Orang-orang saja yang tak nak terima. Subhanallah. Baik. Maka Sayyidina Bilal pun radhiyallahu an pergi ke rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk dengarkan sendiri daripada Nabi SAW. Nak dengar sendiri apa yang Nabi nak cakap, apa yang Nabi cakapkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau kita kata ini maknanya Sayyidina Bilal cabut lah ni. Bukan Sayyidina Bilal cabut. Hamba-hamba ketika zaman dahulu, hamba-hamba ketika zaman dahulu pun mereka ada masa-masa relax. Mereka ada masa ada masa rehat lah. Masa santai. Macam kata Roma Irama kan, santai macam gitulah umpama. Macam kita lah, kadang-kadang kita ada helper kan, kadang-kadang satu bulan dia ada satu hari, satu bulan sekali dia pergi jumpa kawan dia, kat Paya Lebar ke, kat Serenggun ke, tak tahulah, tapi dia ada masa rehat dia. Maka gitu juga dengan hamba-hamba ketika itu. Mereka juga ada masa rehat. Subhanallah. Baik. Jadi pada masa kesempatan itulah yang menjadikan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an tanya-tanya orang nak pergi jumpa dengan Nabi SAW, nak dengarkan sendiri apa yang nak disabdakan oleh Nabi SAW. Maka semua soalan yang ada dalam pemikiran Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika itu semuanya terjawab dengan pertemuan beliau yang pertama kali dengan Nabi SAW. Memang Sayyidina Bilal tu nampak Nabi. Nampak bagaimana pasal Sayyidina Bilal dekat situ. Bila orang-orang musyrikin provoke Nabi SAW, cuba nak mengapa-apakan Nabi, apa yang berlaku ketika nampak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, terkadang-kala dengan Sayyidina Uthman dan seterusnya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an nampak. Cuma yang dimasukkan kat sini adalah pertama kali dengar Nabi punya ucapan ataupun bahasa kita hadis yang memerintahkan apa-apa yang perlu untuk dilakukan bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Harus kita ingat, pun saya dah banyak kali cakap juga, ini sebagai pengulangan, bahawasanya awal-awal zaman di Mekah atau zaman sebelum hijrah, perintah-perintah yang turun, apa perkara-perkara yang diturunkan, yang diserukan, yang didakwakan oleh Nabi SAW hanyalah berputar sekedar tauhid dan juga sekitar akhlak-akhlak. Akhlak-akhlak yang menunjukkan akhlak yang baik. Jangan kamu berzina, jangan kamu menzalimi orang lain, jangan kamu menyakiti orang lain dan seterusnya. Dan juga berkenaan dengan memantapkan tauhid. Jadi ini two main point bila mana di Mekah. Bila sudah di Madinah, baru dah turun perintah-perintah wajib. Puasa, zakat, sembahyang hari raya, Aidul Fitri, Aidul Adha, berperang dan seterusnya. Semuanya perintah pakai tudung, perintah larangan minum arak, semuanya turun di Madinah. Baik. Sama lagi tentang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila Sayyidina Bilal dengar first kali Nabi kata, Nabi melarang untuk menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Melarang orang-orang Islam menduakan Allah, mensyirikkan Allah, yakni menyembah berhala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sang pencipta, yang maha pencipta, dan bukan Allah yang diciptakan. Jadi Nabi SAW tegaskan, ini perkara betul-betul nak kena faham. Kenapa? Mereka ni dikelilingi oleh orang-orang yang menyembah berhala yang berada di hadapan Kaabah. Sedangkan mereka adalah orang yang berjiran dengan Kaabah. Hari-hari nampak orang sembah berhala. Yang serengit, yang makan kurma, yang ada kurma kena curi. Hamba Tuhan dia pun kena curi. Baguslah tu. Subhanallah. Itu yang kalau kita masih ingat, kalau kita pernah dengar lah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, waktu zaman beliau, ketika mana Nabi SAW sudah tidak ada lagi
Sayyidina Abu Bakar juga tidak ada lagi. Mereka sering kadang-kadang nampak Sayyidina Umar kalau duduk sorang-sorang itu ketawa sorang-sorang. Dan terkadang nangis sorang-sorang. Jadi antara orang tanya, wahai Umar, kenapa kau kadang-kadang kami lihat ketawa sorang-sorang? Sayyidina Umar bilang, dulu waktu aku belum masuk Islam, aku ada Tuhan, aku ada berhala yang diperbuat daripada kurma. Jadi kurma itu dibentuk-bentuk menjadi macam rupa patung lah. Kemudian kami sembah. Kemudian kita pun sembah. Satu ketika kita lapar, kita dalam keadaan kelaparan, maka kita ambil sedikit kaki dia. Kita ambil sedikit kaki dia. Kemudian pada keesokan hari, beberapa hari lagi, lapar lagi, ambil lagi kaki dia. So sekarang to them berhala dah kodong. Kemudian kita lapar lagi, makan lagi tangan dia pula. Last semua kita makan. Jadi aku ketahukan, aku dah susun kurma, dah susun jadi berhala, dah sembah pula, kita makan pula tu. Bagus. Jadi itulah yang saya nak ketawa, subhanallah. Kalau kita tengok balik pun memang lucu lah. Kan? Jadi begitulah keadaan mereka. Nabi SAW nak mantapkan iman mereka. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Subhanallah. Sebab tu penting kita bagi orang Islam untuk belajar akidah. Akidah kepada level yang kita perlu saja. Jangan perkara-perkara yang luar daripada kemampuan kita. Baik. Seterusnya, setelah Nabi SAW emphasize on untuk tidak mensyirikkan Allah, untuk tidak menduakan Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menyebutkan tentang status antara manusia. Nabi SAW menyambung tentang membicarakan, menjelaskan berkenaan dengan status darjat di antara manusia. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, itu nanti kita sambung minggu hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup salawat asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.